Selepas mesyuarat MT UMNO semalam, kini satu tarik yang bakal jadi realiti untuk menjadikan PRU15 ialah 11 hari dari sekarang, iaitu 12 Oktober bubar Parlimen. Mesyuarat MT UMNO malam tadi membuat ketetapan bahawa PRU15 mesti diadakan pada tahun ini juga. Meskipun berdepan kemungkinan berlaku musim tengkujuh dan banjir serta bencana alam di beberapa negeri. Sehubungan itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan tarik pembubaran Parlimen selaras dengan Perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan mesyuarat ini adalah berasaskan pendirian konsisten UMNO sejak dari awal untuk memulangkan mandat kepada rakyat yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 setelah runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan kerana persengketaan dalaman politik sesama mereka, kata Ahmad Maslan. Berikutan dengannya, berlegar di media sosial bahawa 12 Oktober ini adalah tarikh yang dijangka Parlimen akan dibubarkan. Isnin 3 Oktober akan bermula sidang Parlimen dan pada 7 Oktober iaitu Jumaat adalah tarikh pembentangan Belanjawan 2023. Sebagaimana diakui sendiri oleh Ismail Sabri sebelum ini, dan jika tiada rintangan yang menghalang, Perdana Menteri selaku poster boy BN akan membentangkan Belanjawan kali ini. Adalah dipercayai Ismail Sabri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan tarik pembubaran Parlimen pada Isnin 10 Oktober sebelum baginda dilaporkan berangkat ke luar negara. Isnin 10 Oktober ialah cuti umum sempena Maulidur Rasul, iaitu kelahiran Nabi Muhammad. Sekiranya pembubaran Parlimen itu dipersetujui Agong, Ismail Sabri akan memaklumkan perkara tersebut kepada mesyuarat Kabinet pada Rabu 12 Oktober. Ini kemudian akan disusuli dengan pengumuman atau sidang akbar oleh Perdana Menteri pada tengah hari Rabu 12 Oktober, iaitu untuk mengumumkan Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan PRU15 diadakan. Difahamkan, selepas mesyuarat Kabinet 12 Oktober itu juga akan berlangsung sesi bergambar sebagai detik terakhir mesyuarat Kabinet Kerajaan Keluarga Malaysia diadakan. Ini bermakna perbahasan Belanjawan 2023 ini hanya akan berlaku selama 2 hari, iaitu pada 11 dan 12 Oktober, sebelum Parlimen diumumkan dibubarkan pada tengah hari atau petang 12 Oktober itu. Proses seterusnya terserah kepada SPR menentukan tarikh penamaan calon dan pengundian. Tetapi ramai menjangkakan hari mengundi akan ditetapkan sama ada 12 atau 19 November. Adakah ketika kempen dan pengundian banjir belum berlaku atau ia sedang melanda? Saudara-saudara sekalian, aku juga tertarik dengan satu isu yang aku kongsikan dengan anda di sambungan ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sekiranya PRU15 diadakan juga pada tahun ini, bersedialah untuk perkara yang menarik ini, yaitu mengadakan pilihan raya pada waktu yang luar biasa. Menurut seorang penulis di Facebook, yaitu Lim Hong Siang, yaitu pengarah saudara.org, sebuah pusat penyelidikan sosio budaya dan agama, beliau menulis seperti berikut. Mengadakan pilihan raya ketika banjir mampu menarik pelancong asing. Mengapa? Ini menarik. Mereka datang untuk melihat bagaimana pengundi Malaysia keluar mengundi dengan menaiki sampan, berbaris dalam air paras yang menutup lutut, dan kemudian berenang pula untuk memasukkan kertas undi yang dipangkah ke dalam peti undi. Adegan ini harus direkam dan dicatat dalam sejarah pendemokrasian tamadun dunia. Haibat, haibat, haibat.
Aku pikir ini satu tulisan yang amat menarik, dan kali pertama aku terpikir perkara ini. Walaupun ya memang agak sinis, tajam, dan menyuntik perasaan kita, juga menimbulkan perasaan lucu, tapi aku tertarik dengan tulisan pengarah saudara ORG ini. Yaitu beliau kata, kalau PRU diadakan juga pada tahun ini, kita mendapat satu perkara laba yang luar biasa, yang mana mungkin bilangan pelancong yang datang ke Malaysia akan bertambah secara mendadak. Wah, sinis ya. Sinis pesindiran ini. Dia katakan kerana kalau pilihan raya diadakan pada tahun ini, pelancong akan meningkat ramai sebab mereka datang ke Malaysia bukan sekadar untuk melihat keindahan pemandangan Malaysia yang selalu terkenal, tetapi karena para pelancong ini datang untuk mau melihat bagaimana pengundi Malaysia keluar mengundi dengan menaiki sampan, berbaris dalam air di paras yang menutup lutut, dan kemudian berenang untuk memasukkan kertas undi, kemudian dipangkah di dalam peti undi. Wow, adegan ini harus direkam dan dicatat dalam sejarah pendemokrasian tamadun dunia. Hebat, hebat. So, aku pikir ini satu idea, satu sindiran sinis, tajam, yang luar biasa bagi aku. Pastinya perkara ini mendapat reaksi pembaca. Antara reaksi pembaca terhadap tulisan oleh Lim ini ialah salah seorang penulis ataupun pembaca mengatakan bahawa individu yang menulis boleh adakan pusat mengundi terapung yang boleh pergi rumah ke rumah. Membuat satu inovasi baru, yaitu mencipta sampan ataupun kapal ataupun bot ataupun rakit atau apa sahajalah bentuknya, buat pusat mengundi terapung yang boleh pergi rumah ke rumah. Pengundi tak payah keluar rumah, duduk dalam rumah saja dapat mengundi, kata pembaca ini. Satu lagi komen pembaca yang juga menarik ialah, aku tak boleh berhenti berketawa karena aku rasa sangat mencuit hati. Terbaca juga satu rencana yang ditulis juga oleh Lim Cewe. Dia menggelar dirinya anak jati Kedah. Kata Lim, jika PRU berlaku pada November nanti, letaklah peti undi sedia di atas bumbung. Itulah dia saudara-saudara, catatan kedua-dua sinis dan tajam. Rasanya kita semua paham mengapa ia dicoret. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, begitulah reaksi penduduk Malaysia yang bagaimana kita nak menentang PRU 15 kalau mau diadakan juga tahun ini. Fikirlah untuk kebaikan rakyat, jangan difikir untuk hanya mahu mendapatkan kuasa. Kuasa boleh dapat bila-bila waktu, tapi nyawa rakyat tidak akan boleh diperoleh dengan hanya memetik jari. Kalau anda memang yakin anda boleh menang dalam PRU itu, tak perlu risau. Buat pada tahun depan pun kami tetap akan undi. Tetapi ramai rakyat sebenarnya yang rasa kecewa dengan tindakan ahli politik yang terus-menerus bergaduh sesama sendiri semata-mata nak mau buat PRU. Biarlah dulu kami bertenang seketika, wahai ahli-ahli politik sekalian. Biarkan dulu rakyat berehat seketika selepas letihnya oleh pandemik COVID-19. 3 tahun, hampir 3 tahun kita berkurung. Bagilah peluang dulu rakyat. Bagilah peluang dulu rakyat untuk berehat. Jangan tiba-tiba pula selepas nak rehat sekejap ni, tiba-tiba pula kita diserbu lagi oleh PRU. Dan kita semua tahu, jangan kamu menafikan, apabila waktu PRU tiba, semua rakyat akan tiba-tiba gelisah. Semua rakyat akan tiba-tiba kepenatan. Kenapa? Ada yang jadi jentera, ada yang menjadi pendengar, ada yang dijemput paksa pula ikut sesuatu ceramah, dan macam-macam. Bila ini berlaku, rakyat akan sengsara.
Aku pikir rakyat akan sengsara, tapi tak apalah kalau Anda nak juga pilihan raya diadakan pada tahun ini juga, seperti yang telah diberitahu oleh para penganalisis politik dan yang bijak-bijak pandai yang sudah tahu keadaan yang akan berlaku. Mereka meramalkan akan berlaku pertambahan kos sekurang-kurangnya 100 juta pertambahannya. Bayangkan 100 juta pertambahannya, itu belum kira lagi kos-kos kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, dan aku yakin kalau PRU mau diadakan juga akan ada pertambahan jentera-jentera ataupun peralatan-peralatan persediaan banjir seperti bot dan sebagainya. Ini juga satu pembaziran, karena lepas PRU nak simpan mana sampan-sampan yang banyak itu? Nak simpan mana sampan yang banyak yang akan dibeli nanti itu? Simpan mana? Akan reputlah dia, rusaklah dia, dan ini pembaziran. 100 juta tuh kalau diedar kepada rakyat pada waktu susah banjir itu kan lebih bermanfaat. Aku nak kata, ramai menyokong UMNO, ramai menyokong BN, memang ramai. Jadi apa nak takut sangat? Apa nak tergesa-gesa sangat? Tahun depan kan sekejap lagi, bulan Mac itu tak lama, tak rasa pun. Kalau nak takut sangat, ada kata Zahid Hamidi supaya tidak lebih menghasut PH tidak lebih banyak menghasut. Sebenarnya kalau tiada perkara yang nak dihasut, apa juga nak takut? Kan, apa nak takut kalau memang tiada perkara yang boleh dihasut atau tiada perkara yang boleh dicakap? Jadi elak-elakkanlah melakukan perkara-perkara yang jahat. Kalau dah memang dalam mahkamah, ikuti terus perbicaraan itu dengan jujur, dan harap-harapnya Tuhan akan membantu untuk melepaskan pula. Jadi aku rasa apa yang ditulis oleh artikel itu sangat menarik. Kalau PRU dibuat juga pada tahun ini, Malaysia akan dipenuhi oleh pelancong luar negara. Bukan apa, tapi nak lihat macam mana pendemokrasian Malaysia yang luar biasa terhebat di muka bumi. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu dan semua orang ketawa. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.